Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah hadirin masih lagi bersama dengan channel saya. Baiklah, di dalam waktu yang singkat, pejam celik sidang pada pagi ini kepada Majlis Bonda Warisan Pertiwi, kepada ibu-ibu, puteri-puteri tanah Melayu. Ni kalau saya kata lagu ni dia umpama podcast. Mak saya kata podcast. Dia bercakap. Boleh kot lagu tu. Jadi sidang kepada bonda-bonda, ibu-ibu, puteri-puteri tanah Melayu, termasuk yang di dalam konteks yang dikatakan Majlis Warisan Bonda Pertiwi. Alhamdulillah, syukur pada pagi ni saya diizinkan berbicara sepatah dua kata kepada pemegang-pemegang amanah, bonda-bonda dan puteri-puteri yang dimuliakan oleh Yang Maha Mencipta. Ibu-ibu, puteri-puteri, adinda-adinda, kalian dimuliakan melebihi daripada saya, putera-putera tanah Melayu. Ibu-ibu, puteri-puteri ini dikurniakan sebuah amanah yang amat besar. Maka dalam amanah yang besar, maka tanggungjawabnya lagi berat. Yang dimuliakan, yang dikasihi, memegang rahsia, mengalin, mengadun, melakarkan, menenun, menyulam, menzahirkan permata-permata Allah, permata-permata ketuhanan di muka bumi, daripada setitis air mani yang hilang. Pertemuannya di dalam alam misteri, maka akan hidup di dalam rahimnya puteri-puteri tanah Melayu ini, yang nantinya menjadikan kalian sebagai bonda. Daripada tiada menjadi ada, daripada tiada denyutan nadi bonda seorang menjadi dua. Pemakanannya bonda, gelombangnya yang dibawa, hatinya, sanubarinya, jiwanya telah ada di dalam titian yang pertama itu, gelanggang tauhid. Telah ada bersama dengan ibu-ibu pada ketika itu seia sekata. Semakin membesar bayi itu, degup jantungnya tetap bergantung kepada jantungnya ibu. Mautnya ibu, mautnya bayi. Sehingga sampailah waktu bayi itu mula bergetar, berdegup di dalam kadar dan juga acuannya tersendiri. Tetapi pada peringkat awalnya, kalimah rasa seia sekatar senyata-nyatanya itu, atau yang dua hidup di dalam yang satu. Pengalaman ini, kejiwaannya ini dirasai oleh ibu-ibu, tidak dirasai oleh lelaki. Di dalam pengalaman experience, kalau Mak Saleh kata, the manifestation of witnessing, gelanggang tauhid, gelanggang seia sekata, gelanggang daripada tiada kepada ada, daripada suatu kehidupan menzahirkan kehidupan yang berikutnya. Makam ini, kedudukan ini, kurniaan ini diberikan kepada puteri-puteri dan juga ibu-ibu yang dimuliakan. Di sebalik tirai gelanggang definisi awam, ibu-ibu dan puteri-puteri, wanita dan princess, semua ibu dan puteri di muka bumi, tanpa tabir sempadan kulit ataupun bangsa, tetaplah saya panggil dan gelar bonda dan puteri, princess and mother. Di sinilah
Di sebalik tirai bermulanya kehidupan saya di muka bumi. Maka cobalah saya dan telah diizinkan mewujudkan Majlis Bonda Warisan Terti. Di gelanggang inilah saya berharap Majlis Bonda, Majlis Puteri yang bakal menjadi bonda, duduk semeja membincangkan. Kalian pernah merasakan dan telah diberikan kurnia bagi yang telah menjadi bonda, ibu emak, menjalani dan memahami konsep seia sekata tauhid, kewujudan daripada tiada kepada ada dan penzahiran dan melahirkan kehidupan. Benda ini di luar ruang lingkup bahasa, tetapi ianya ada rasa. Ibu-ibu boleh duduk semeja, ibu-ibu faham apa yang saya katakan. Saya sendiri boleh berbicara, saya sendiri boleh merasakan dan menjiwai rasa yang ibu-ibu alami. Tetapi fizikalnya saya tidak dikurniakan permata itu. Permata itu hanya dikurniakan kepada ibu-ibu yang telah menzahirkan anak-anak dan permata cahaya Allah. Di sebalik tirai tadi, ketika ibu-ibu yang dimuliakan ini mengandungkan kami, berlaku berbagai cerita di dalam kehidupan bonda. Ada tangisan, ada duka, ada patah hati. Dikala hidup di dalam sebuah dunia yang penuh dengan pancaroba. Zaman dulu, kalau tak silap saya, rata-rata kebanyakan hidup kita agak getir, tetapi kebahagiaannya lebih sikit, tidak sekompleks sekarang. Maka di zaman itu, kalau 70-an, 80-an, 90-an, dia tidak seperti zaman sekarang. Di zaman ibu-ibu saya tidak ada telefon. Kebanyakan ibu-ibu pada zaman itu tidak bekerja, menjadi suri rumah yang nyata. Hanya pihak lelaki yang bekerja. Sekarang sudah menjadi dua kerja. Di zaman dua kerja ni, tanggungjawab dan cobaan kepada ibu-ibu menjadi lebih parah. Ibu-ibu terpaksa main batu seremban dunia kerja, balik rumah dan sebagainya. Penat, kesian ibu-ibu. Sehinggalah waktu hendak menzahirkan anak, baru diberikan cuti bersalin. Lepas tu anak dah dilahirkan, bermula balik kerja. Dia bagi cuti dia pada tempoh, saya tak tahu berapa lama dah sekarang. Sepatutnya, kalau kita cerita sikit dalam sidang yang pendek ini, ketika seorang wanita tanah Melayu mengandungkan seorang anak, bermulalah cuti dah. Ibu-ibu perlu menjiwai, menghayati ketika mula ada nyawa, tanda ianya hidup di dalam sekujur jasad bonda. Bermulalah amanah ketuhanan kepada bonda ketika dikurniakan sebagai carrier ataupun menerima pasa daripada Tuhan, sehinggalah pasa ini dikeluarkan. Tetapi kerjanya tidak berhenti setakat itu. Setelah dizahirkan, dia akan berterusan lagi dengan anak itu sehinggalah ibu meninggal dan anak itu meninggal. Amanah kepada majlis bonda amat besar. Cerita yang makan puluh tahun dan kemudiannya diulang dan diulang tayang menjadi bencana, sengketa ataupun aman damai yang dibawa oleh permata cahaya yang ibu-ibu telah bawa. Bagi saya, pada sidang yang agak pendek ini, setiap ibu tahu nilai anak masing-masing, putera atau puteri yang dikandung dia bagi. Dan bagi saya pun ada ibu dan bonda. Saya berharap, saya berdoa, saya berusaha, saya cakap ni pun atas dasar urusan ini sebenarnya. Biarlah putera dan puteri yang telah dizahirkan, yang telah dilahirkan oleh majlis bonda dan bonda ini,
menjadi permata, menjadi utusan, menjadi wakil, menjadi insan yang sempurna, yang diterima, diredoi. Inilah yang dikatakan permata Allah yang telah dikurnia. Tidak ada ibu yang mahu anaknya masuk neraka. Tidak ada ibu yang mahukan anaknya tercela, dihina dan sebagainya. Tetapi masalah muka bumi, ibunya tidak mahu anaknya menjadi jahat. Rata-rata nalurinya seorang ibu mahukan anaknya sempurna. Sempurna ketika dizahirkan ada mata, ada telinga, tidak cacat. Luluh, runtuh hati ibu dan ayah andai anak yang dilahirkan itu cacat, sakit. Maka ayah dan ibu akan berusaha sedaya upaya menyembuhkan anak. Sang anak tidak mengerti apa-apa, ianya tidak mengerti akan dunia ini. Maka bermulanya manusia memahami, menjalani titian kehidupan. Sekolah itu bermula di rumah, bermula dengan ibunya sejak dia mula merasakan dialin, diayak dan diadun menjadi anak kepada yang dinamakan ayahanda dan bonda, dan ayahanda dan bonda akan memberikan nama pada dia. Jadi saya mohon maaf, mohon ampun, cerita ni cerita hikayat. Podcast kali ni dia umpama hikayat 1001 malam. Kena pergi balik kepada seia sekata, rahsianya makamnya seorang ibu ketika bayi itu mula hidup. Di situ, di dalam gelanggang wujudnya kehidupan, di dalam sekujur jasad seorang puteri, telah terbuka rahsia ketuhanan. Di situlah kebatinan yang bermula. Hebatnya macam mana seorang lelaki, ilmu batin tetap pada perempuan. Deria rasa yang paling tinggi adalah pada wanita. Sensitiviti paling tinggi, paling terkelas, paling tinggi pada wanita. Bermula bila dia mengenali ibunya, dan dia itu juga seorang ibu. Kalau dalam bahasa kartun orang Melayu main silat, main batin ni, saya boleh jurus pokok kelapa boleh patah dua. Kalau main batin literal, ibu boleh jurus pandang mata, pokok balak boleh terpatah dua, boleh lunyai. Saya takat pokok pinang, pokok kelapa, balak sebesar-besar di hutan. Puteri dan bonda tanah Melayu boleh gentak macam cabut rumput. Ini kita panggil the skill of power and the skill of understanding. Ini hakikat, ini kenyataan. Umpama test pen, pH, kertas pH untuk test mutu dan ketepatan tu ada pada ibu. Saya kurang sensitivity sebab saya tidak mengalami proses yang ibu-ibu alami. Tetapi saya juga boleh sampai ke situ sebagai putera, iaitu juga anak cahaya mata bonda. Tapi ini adalah hukuman jantan betina dan kelebihan masing-masing. Ada yang lebih pada lelaki, ada lebih pada wanita. Ada yang kurang pada wanita, ada kurang pada lelaki. Itulah pasangan yang menjadikan kesempurnaan manusia di muka bumi. Lantas kita kembali kepada cerita kita yang asal. Mana ada ibu yang mahu anaknya masuk neraka? Mana ada anak mahu masuk neraka? Mana ada anak yang mahu ibunya masuk neraka? Semuanya mahu yang baik-baik sahaja. Tetapi di mana salah dan silapnya di dalam proses pendidikan cahaya mata Allah ataupun mata ketuhanan di muka bumi? Maka di dalam masalah duniawi manusia di muka bumi pada pagi ini, di dalam saya melihat-lihat, menceritakan berbagai keilmuan Melayu, tetaplah saya balik ke telapak kaki ibu saya dan bonda-bonda warisan. Permata keilmuan, permata keagungan mahkota Melayu perlu dikembalikan kepada bonda dan puteri kan. Maka disitulah di dalam titian keilmuan yang saya sampaikan, saya selitkan rahsia ulit maya, rahsia puteri Melayu. Rahsia bonda belum lagi saya keluarkan. Dan itulah antara
Kisahnya saya perlu dan telah mewujudkan majlis bonda warisan tertinggi. Dan supaya muzakarah ini berlangsung, dan supaya suatu SOP, suatu permata, suatu perbincangan, suatu khazanah yang ada di dalam jiwa-jiwa ibu-ibu ini terzahir dan menjadi nyata, menjadi panduan dan juga cenderamata titipan majlis ibu-ibu Melayu Bonda Pertiwi kepada anak-anak bangsa. Jiwa zaman 80-an lain, jiwa zaman 90-an lain, ibu-ibu tahun 2000 lain. Dunia telah berubah. Telah berlaku ketirisan kesinambungan permata bonda warisan tertinggi. Maka insya-Allah kita akan bersambung semula dalam babak kedua ni. Akan kisah saya cuba mengembalikan ingatan kenangan dan menyediakan semula titian pendidikan anak-anak bangsa. Dengan anak-anak bangsa kembali mendapat restu, mengiktiraf dan tidak boleh kata mengagumkan, memuliakan, mengangkat kembali makamnya, kedudukannya bonda-bonda ibu-ibu di dalam kehidupan mereka di masa bumi. Kita bakal bersambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.